Hai, Assalamualaikum. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu? Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat ya. Terima kasih kerana masih setia di channel Cikgu Ina. Nak tahu apa yang nak cikgu kongsikan? Jom. Untuk kali ini, cikgu akan kongsikan video pelajar cikgu untuk bab 4 tajuk kewangan. Jom kita saksikan. Selamat siang semua. Hari ini kita akan belajar beberapa subtopik dalam tajuk kewangan, iaitu definisi pengurusan kewangan, kepentingan pengurusan kewangan dan peranan pengurus kewangan. Kita akan mula dengan definisi pengurusan kewangan, iaitu aktiviti yang melibatkan perancangan, penyusunan dan pengawalan ke atas segala aspek kewangan yang cekap. Dengan cekap supaya matlamat kewangan sesebuah perniagaan dapat dicapai. Baiklah, yang seterusnya ialah kepentingan pengurusan kewangan. Yang pertama, membuat perancangan kewangan. Bila sebut perancangan ni, kita kena ada objektif. Kita menetapkan apa objektif kita nak capai, apa strategi untuk kita capai objektif tersebut. Itulah nama dia, membuat perancangan kewangan. Okey, yang kedua ialah mengagikan sumber kewangan mengikut peruntukan yang ditetapkan. Jadi, kita nak pastikan sumber kewangan kita ni digunakan dengan cekap. So, setiap jabatan ni dia perlukan wang. Contohnya jabatan pemasaran, dia perlukan wang untuk dia buat iklan, promosi dan bayar komisen. Kalau jabatan pengeluaran, dia perlukan wang untuk dia beli bahan mentah, beli jentera, mesin dan sebagainya lah. Kalau sumber manusia pula, dia perlukan wang untuk dia bayar gaji, rekrut pekerja ataupun buat atau bagi kemudahan untuk pekerja. Baiklah, yang ketiga ialah mengawal penggunaan kewangan setiap jabatan. Bila kita kata mengawal ni, kita kena ada bajet. Kalau kita ada bajet ni, kita akan berbelanja ikut perancangan kita. So, contohnya lah, kalau kita tak ikut perbelanjaan atau bajet yang telah ditetapkan, mungkin kita punya bajet untuk syarikat kita tu akan lari. So, bila bajet syarikat lari, syarikat akan menghadapi masalah. Jadi, kita kena pastikan yang kita ni berbelanja mengikut bajet atau perancangan yang telah ditetapkan. Yang terakhirlah, mengelakkan berlaku penyelewengan. Penyelewengan ni bermaksud ada penyimpanan ataupun penipuan. Jadi, kita kena elakkan dua situasi, iaitu belanja melebihi peruntukan dan yang kedua ialah belanja tanpa bukti bayaran. Contohnya lah, seorang jurujual atau eksekutif jualan, dia buat tuntutan perjalanan tapi tak ada bukti bayaran. Jadi kat sini berlakunya penyelewengan. Okey, contoh yang lain ialah seorang pengurus pengeluaran, dia kata dia dah beli mesin tapi tak ada invoice. So maksudnya kat sini ada penipuan lah. Baiklah, yang seterusnya kita pergi kepada peranan pengurus kewangan. Yang pertama, membuat perancangan kewangan. Dalam ni dia akan mengkaji lah maklumat yang dia dah dapat daripada kewangan tu. Dia akan tahulah keuntungan jualan berapa, hasil jualan berapa aset yang ada dalam syarikat. Dia akan tahu benda-benda ni semua daripada penyata pendapatan, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai untuk suku setengah ataupun 1 tahun. So daripada sini dia boleh tahulah belanja turun ke bertambah, kita punya hasil tu berkurang ke bertambah ke, macam tu lah. Yang keduanya ialah menjaga kecairan dan keberuntungan syarikat. Pengurus kewangan ni, dia perlu pastikan tahap kecairan yang sesuai. Cair ni dia penting, maksudnya duit tunai dalam tangan lah. So, aset cair yang cukup membolehkan kita membuat pelaburan jangka pendek. Boleh elakkan masalah kekurangan wang. Boleh tentukan berapakah keuntungan yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan. So, keberuntungan ni kita nak tengok sama ada syarikat bawa keuntungan ataupun tidak. Itulah dia menjaga kecairan dan keberuntungan syarikat. Okey, yang ketiga ialah menilai dan memilih sumber pembiayaan terbaik. Syarikat boleh dapat modal dari pelbagai sumber. Kita boleh jual saham, terbitkan bond atau mohon pinjaman bank. Kita kena nilai sumber apa terbaik untuk perniagaan kita. Contohnya dalam buku teks ni, jika syarikat ingin mengurangkan pinjaman,
Pembiayaan boleh diperoleh melalui pengeluaran saham biasa yang akan meningkatkan jumlah ekuiti syarikat. Yang terakhir ialah mengurus struktur aset. Perniagaan melibatkan aset tetap dan aset semasa. Jadi, pengurus kewangan dia akan tentukan penggunaan aset tetap yang akan menghasilkan pulangan maksimum sebelum membuat keputusan penggunaan yang seimbang antara aset tetap dengan aset semasa. Keputusan untuk meningkatkan penggunaan aset tetap seperti jentera, bangunan dan mesin menyebabkan berlakunya pengurangan dalam aset semasa dan akan meningkatkan pulangan syarikat dalam jangka panjang. Dapatlah dirumuskan Itu di saja. sini bahawa subtopik yang dibincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan definisi pengurusan kewangan, iaitu aktiviti yang melibatkan perancangan, penyusunan dan pengawalan ke atas segala aspek kewangan dengan cekap supaya matlamat kewangan sesebuah perniagaan dapat dicapai. Okey, kemudian yang kedua berkaitan dengan kepentingan pengurusan kewangan. Kepentingan pengurusan kewangan boleh dibagikan kepada 4, iaitu membuat perancangan kewangan, mengagihkan sumber kewangan mengikut peruntukan yang telah ditetapkan, mengawal penggunaan kewangan setiap jabatan dan mengelakkan berlaku penyelewengan kewangan. Dan yang terakhir ialah berkaitan dengan peranan pengurus kewangan. Perlu diingat bahawa pengurusan dengan pengurus adalah benda yang berbeza. Pengurusan ialah cara bagaimana syarikat menguruskan syarikat tersebut. Dan pengurus ialah orang yang menguruskan perniagaan tersebut. Okey, untuk peranan pengurus kewangan, boleh dibahagikan kepada 4, iaitu membuat perancangan kewangan, menjaga kecairan dan keberuntungan syarikat, menilai dan memilih sumber pembiayaan terbaik dan mengurus struktur aset. Okay, maksud kecairan ialah tunai yang mudah dicairkan. Kita boleh menggunakan tunai dengan mudah. Itu dimaksudkan dengan kecairan. Dan untuk bahagian kewangan ni, dia melibatkan bagaimana cara pengurusan kewangan bagi setiap perniagaan. Okey pelajar, diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar semua. Sebelum berpisah, jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Ina. Jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Bye.